Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wahtada. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di pagi Jumaat yang mulia ini dapat kita bertemu sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pengajian bahasa Arab melalui Al-Quran Al-Karim. Semalam kita bincang ayat berkenaan dengan wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Ta'ala mendapati kamu wahai Muhammad di dalam dhal, di dalam kebingungan, tidak tahu apakah itu kitab dan tak tahu apakah itu iman. Seperti mana dalam surah Syura, ma kunta tadri mal kitab. Kita masih ingat lagi dalam surah Syura, kita buka semalam, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh daripada kami, iaitu Al-Quran. Allah Ta'ala memanggil Al-Quran itu dengan nama ruh, sebab Al-Quran itu ialah ruh kepada jiwa kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang engkau wahai Muhammad dahulunya tidak pernah tahu apakah itu kitab dan apakah itu iman. Dan iman di sini maksudnya Islam. Kamu tak tahu macam mana nak mengamalkan Islam, nak jadi orang yang beriman sebenarnya. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan bagi kamu cahaya. Jadi kat sini tuan-tuan barakallahu fikum, maksud dhallan, Nabi itu, Allah Ta'ala dapati Nabi itu dalam keadaan dhal sini bukannya dhalin sesat dengan melakukan kesyirikan, bukannya dhal sesat itu maksudnya melakukan maksiat. Kerana Nabi SAW terpelihara daripada melakukan maksiat yang besar. Adapun kesalahan-kesalahan yang kecil boleh berlaku pada Nabi SAW. Kesalahan yang kecil boleh berlaku pada Nabi, ya boleh. Sebab itulah Nabi juga disyariatkan, Nabi juga ada ibadah istighfar, Nabi juga bertaubat, Nabi juga meminta ampun atas kesalahannya. Jadi dhal itu ialah bingung, tak tahu jalan kebenaran. Dan semalam juga kita bincangkan berkenaan dengan 4 jenis hidayah, iaitu hidayatu gharizah, hidayah al-irsyad wal bayan, yang ketiga hidayatu taufiq, yang keempat hidayatul ilal jannah, hidayah ke syurga. Hari ini seperti yang saya sebutkan semalam, kita bincang lapisan-lapisan, martabat-martabat hidayah yang kita kena minta pada Allah Ta'ala sentiasa. Dipanggil maratibul hidayah. Maratibul hidayah dipanggil maratibu al-hidayah. Al-hidayah maksud dia ialah martabat-martabat
hidayah. Martabat yang pertama iaitu mengetahui kebenaran. Yang kedua, mengikutinya. Yang ketiga, mengamalkannya. Sorry, kedua bukan mengikuti, silap. Menerimanya. Yang keempat, istiqamah di atasnya. Yang kelima, cukup. Jadi ini martabat-martabat petunjuk hidayah. Pertama, Allah Ta'ala hidayahkan kita boleh nampak, boleh tahu kebenaran. Yang pertama, dia mengetahui, dia nampak kebenaran. Ini hidayah pertama. Kebanyakan orang, dia nak hidayah, dia nak petunjuk, dia nak beramal dengan agama, tetapi yang dia nampak tu yang tak betul, dia jumpa yang tak betul. Dia nak agama, yang nampak dulu Global Ikhwan dulu, kan nampak bagusnya Global Ikhwan ni, kan kerja ikhlas, tak ada gaji, kan nampak bagus, semua pakai hijab, semua nampak bersemangat Islam, dia pun ikut. Dia tak nampak kebenaran tu. Sebab itulah dalam doa Nabi SAW, Nabi ajar, Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Pertama sekali, arinal haqq, nampak dulu benda yang betul. Ini benda betul ni. Ni yang betul, ni Al-Quran, ni Sunnah. Berarti yang pertama ni sangat penting. Nampak dulu benda yang betul. Betul, Allah Ta'ala banyak kali dalam Al-Quran menyebut lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kita tengok Al-Quran, lahum adhanun la yubsiruna biha. Dalam surah Al-A'raf,
Allah Ta'ala sebut surah Al-A'raf muka surat 174. Di kepala muka surat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nanti terjemah sikit-sikit. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa cerita dia? Tak nampak, kecil pula. Allah Ta'ala kata, lahum qulubun la yafqahuna biha. Apa terjemahan dia, tuan-tuan? Mereka mempunyai hati, tapi mereka tidak memahami dengannya. Ada hati tapi tak faham. Ustaz, bukankah kita faham dengan akal? Kat sini kita boleh faham. Dalam Islam, hati itu akal sekali. Hati akal. Sebab akal dia tak boleh berfungsi tanpa hati. Okey. Jadi hati akal dalam Islam, hati akal. Itu sekarang macam saya sebut dulu. Dulu orang ingatkan IQ je penting. Kemudian dia orang kata EQ. Ada kata EQ? Dulu intelligent quotient saya sebut dia. Mungkin saya sebut salah. Quotient ke quotient? QUOTIENT, quotient. Maksudnya kekuatan, kemampuan intelijen, bijaksana. Jadi kita ni kena bina IQ. Itu kadang-kadang orang kafir punya nak bina IQ, main piano lah, alhamdulillah. Tu dulu sibuk je semua orang Melayu ni nak letak piano dalam rumah. Kononnya kalau anak main muzik, IQ dia meningkat. Kononnya lah, minta maaf saya sebut ni. Kan? Dia baca macam mana nak meningkatkan IQ. Gosok gigi kau tangan kanan, gosok gigi tangan kiri. Macam-macam lah. Okay? Kemudian dia tengok budak yang IQ tinggi ni banyak bermasalah dari segi attitude. Sebab dia orang rasa diorang ni pandai, diorang rasa diorang ni bijak, adab tak ada. Yelah, kalau ni bijak, pertikaikan cikgu apa semua, pertikaikan mak ayah dia sendiri, merendah-rendahkan orang macam negara barat sekarang kalau kita tengok. Lalu mereka pun fikirlah EQ, emotional. Jadi emotional quotient, EQ. Jadi emotional kat mana? Hati ya. Lepas tu kaji-kaji rupanya emotional pun tak cukup lagi. Sekarang ni jumpa apa pula? Iaitu spiritual quotient pula, SQ. Iaitu agama. Lepas tu kalau tengok sekarang, orang barat mula dah boleh nasihat bagaimana nak menjadi sihat. Meditate, pray, suruh sembahyang, suruh meditation, apa semua. Untuk apa? Untuk meningkatkan spiritual. Islam dah lama dah ajar bahawa manusia ni akal dia tidak akan berfungsi dengan baik melainkan dengan emosi dan akidah yang sahihah, ruhaniyah. Masya Allah. Sebab itulah dalam Quran selalu kita tengok bila suruh fikir dia sebut pakai hati. Tapi kalau benda-benda tu benda yang jelas bodoh, Allah Ta'ala kata kamu tak ada akal ke? Allah Ta'ala kata lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak boleh faham. Walahum a'yunun, ni saya nak tadi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Apa terjemahan dia? Mereka mempunyai tadi hati, lepas tu a'yunun sebelum telinga. Mereka mempunyai mata tapi tak nampak. Ni kata tak nampak kebenaran. Ni hidayah pertama bagi nampak kebenaran dulu. Walahum adhanun, mereka ada telinga
la yasma'una biha, mereka tak nak dengar, mereka tutup, mereka ada mental block. Orang putih kata bila dengar je orang sebut Al-Quran Sunnah, geng-geng ni semua tak boleh pakai ni, sikit-sikit Quran, sikit Sunnah. Dia block mental, dia bukan nak dengar dulu apa hujah Al-Quran, apa kata hadis. Aku dah ada pegang ini aku pegang. Ini tak betul. Itu sebab orang tolak kebenaran, sebab dia dah ada mental block dulu. Kalaulah dia ada sikap insaf, bahasa Arab panggil insaf ni, maksudnya aku nak tahu kebenaran. Lepas tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, tidak boleh seseorang itu masuk dalam perdebatan, melainkan mesti dalam jiwa dia nak cari kebenaran dulu. Lepas tu pernah sekali Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbincang satu malam sampai subuh, bincang masalah. Esoknya Imam Syafi'i pegang pendapat Imam Ahmad tukar main pendapat Imam Syafi'i. Bukan macam kita ngaji tak tinggi nak bergaduh lebih. Sabar dulu, hujah dulu. Dengan hujah tertegak, tattadihul maqal. Maksud Islam ni agama hujah. Islam agama hujah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Apa kata Nabi SAW? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu macam binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nampak tak? Wa wajadaka dhalan fahada. Dhal, sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang ghafil, lalai. Masya Allah. Kalau nak huraikan masalah ni, kita boleh hurai satu hari boleh. Apa sebab orang kafir tak nampak kebenaran? Saya tanya, apa sebab orang kafir tak nampak kebenaran, tuan-tuan? Dalam ayat ni dah jawab dah. Apa dia punya jawapan ni? Apa sebab dia? Yalah, mereka tak dengar, mereka tak nak fikir, dan tak nak lihat. Okey, kita tanya soalan. Kenapa mereka tak nak fikir, tak nak lihat, tak nak dengar? Dalam ayat ini juga ada jawapan dia. Sebab wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu lalai. Mereka terlampau syok dengan benda yang keliling kat dunia ni, dengan permainannya, dengan wanitanya, dengan kecantikannya, dengan rumahnya, dengan keretanya, dengan semua benda-benda ni terlampau terkesan sangat. Jadi mereka ghafil. Malaslah dengar, kita ada banyak benda nak buat. Kita ada 180 negara nak pergi ni, tak habis lagi. Kan? Kata 100 places to go before I die. Kan ada satu rancangan televisyen tu. Okay? Travel apa tak? 100 places to go before we die. Tunjuk lah. Samoa lah, Maldives lah, Kutub Utara lah, Norway lah. Yalah, bukan tak boleh pergi, saya kata boleh pergi, tapi jangan lalai, jangan ghafil. Saudara, dalam ayat lain Allah Ta'ala mencela, kat sini Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Kenapa binatang? Sebab binatang kerja dia makan, minum dan hubungan seksual dia, dan nak menjaga dia punya teritori je. Tentang tengok cerita National Geographic kan, macam ni singa nak jaga dia punya kawasan, harimau nak jaga dia punya kawasan. Macam itu juga, macam di politik lah, sibuk nak jaga dia kuasa je. Bukan semualah, ada yang beriman, insya-Allah. Hatta AJK masjid pun nak jaga dia punya kuasa politiknya supaya dia dilantik lagi sekali lagi. Susah ni, ghafil. Betul, Allah Ta'ala dalam ayat lain, dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala sifatkan kenapa mereka ni lalai. Mari kita tengok. Tak nampak. Kenapa mereka ni tak nampak kebenaran? Allah Ta'ala kata yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Yatamatta'una
Surah Muhammad ayat 12. Muka surat 508. Kepala ayat. Allahu Akbar. Quran ni cantik tuan-tuan. Dah complete dah. Jumpa tak muka surat 508? Kepala ayat, kepala muka surat, kepala ayat, kepala muka surat. Surah Muhammad. Surah yang sangat bagus, masya-Allah. Semua surah bagus tapi ada satu surah dia bagus dalam menerangkan sekian. Okey. Sekian-sekian perkara. Surah Muhammad. Surah Muhammad ni surah perang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala kata innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sesungguhnya Allah Taala memasukkan orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawah pohon-pohonnya sungai. Walladzina kafaru, tengok ni panggil orang kafir. Apa panggil orang kafir? Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir. Yatamatta'un. Maksud yatamatta'un? Menikmati, seronok, syok. Yatamatta'. Yatamatta' maksudnya apa? Menikmati. Kat sini kita apa? Menikmati kesenangan. Yatamatta'una wa ya'kuluna, dan makan. Kama ta'kulul an'am, macam binatang. Adakah maksudnya makan macam binatang, makan banyak? Tak. Binatang ni Allah Ta'ala jadikan, dia bukannya, ada tak binatang yang obes, tuan-tuan? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak kambing obes? Tak ada. Pernah dengar tak harimau obes? Mana ada? Tak ada harimau obes, kan? Beruang ke obes tak? Beruang memang macam tu badan dia. Panda obes tak? Macam tu badan dia. Obes dia tak ada. Allah Ta'ala jadikan binatang ni memang dia akan makan kadar dia makan. Dia makan, dia kenyang, tu berapa hari tak makan. Tengok singa, dia makan sekali, tu berapa hari tak makan, tu berburu balik baru makan. Jadi maksud kat sini ialah, adakah sebab makan banyak? Bukan. Sebab kerja dia hanya cari makan saja. Tak nak cari ilmu, tak nak cari kebenaran, tak nak tahu apa itu yang hak. Dan makan di sini, yatamatta'un ni besar sedap lah. Seksual, makan, seronok, duduk. Jadi ini penghalang utama kita. Sebab itulah kita kena ajar anak kita, jangan ghafil, jangan lalai, jangan ghaflah, jangan lalai dengan handphone. Kita bagi dia handphone, tapi jangan sampai dia berjam-jam dia lalai, dia ghaflah, dia tenggelam di dalam dunia yang tak real tu. Kita kena bagi tahu hakikat sebenar. Ini dunia, dunia ni kerja kuat, dunia ni hafal, dunia ni perjuangan, dunia ni kena cari. Yatamatta'una wa ya'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan ayat yang biasa kita dengar dalam hari Jumaat, wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Law kunna nasma'u, surah Al-Mulk, dibaca sebelum tidur. Bukan semestinya kena baca selepas isyak, tuan-tuan. Baca sebelum tidur. Kat KL sekarang dia selalu sebut lepas isyak. Jadi zikir tak baca, dia baca Al-Mulk terus. Itu tak sunnah. Lepas solat, sunnahnya zikir dulu. Kalau sudah baca Al-Mulk ke, nak apa ke, itu lain. Tapi kita patah balik surah Al-Mulk, surat 562. Saya rasa kebanyakan kita baca surah Al-Mulk ni, insya-Allah.
baca sebelum tidur, Allah Ta'ala selamatkan daripada neraka. Allah Ta'ala menyebut Ustaz 562 tu 562. Yang ni ialah dialog orang kafir dalam neraka. Kita baca daripada atas lah, sekejap sikit. Daripada ayat 7. Sebab tuan-tuan biasa baca ayat ni kan, jadi kita faham sikit. Allah Ta'ala kata apa? إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Apabila ahli neraka itu dimasukkan ke dalamnya, maka dengarlah syahiq, jeritan-jeritan dalam neraka. Allahul musta'an. Wa hiya tafur, dan keadaan mereka itu binasa, hancur, terbakar. Takadu tamayyazu minal ghayz, hampir-hampir saja neraka itu pecah kerana kemarahan. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha, setiap kali dicampak satu kelompok, satu grup, satu geng, faujun, satu gerombolan. Neraka ni akan masuk satu gerombolan. Mula-mula geng liberal dulu, tu geng-geng tolak qada dan qadar, tu golongan penipu, golongan rasuah, dia ikut tim-tim dia. Allah musta'an. Na'udzubillah. Sa'alahum khazanatuha, penjaga neraka itu akan tanya mereka, alam ya'tikum nadhir, tak pernah sampai kepada kamu peringatan? Peringatan ni siapa? Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, guru-guru yang menyampaikan. Bahkan kata para ulama, dalam hati kita pun ada nadhir. Kan hati kita ada benda yang kata jangan buat ni, jangan buat, tapi kadang-kadang kita lawan. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka berkata, bahkan memang dah sampai kepada kami pemberi peringatan, nadhir. Fakadzabna, kami dustakan dia, kami tolak dia, kami anggap tak penting, kami anggap benda ni tak betul. Wa qulna ma nazzalallah, kami katakan, oh, Allah Ta'ala tak turunkan apa-apa. Min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir, kami kata kamu pula sesat, dalam kesesatan yang besar. Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang besar. Disalahkan kita pula, disalahkan orang mengajak kebenaran itu sebagai sesat. Wa qalu law kunna nasma', yang ni saya nak, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, mereka berkata, kalaulah dulu kami dengar. Law kunna nasma', dengar kuliah, dengar peringatan, dengar Al-Quran dan Sunnah, tak sombong. Au na'qil, au di sini maksudnya dan, au di sini maksudnya dan, bukan atau. Apa terjemahan tuan-tuan? Atau, sebenarnya dan. Jadi kalau kami dengar dan kami memikirkan, na'qil, dalil bahawa tuan-tuan jangan dengar aja kuliah, tuan-tuan kena fikir kuliah tu. Jangan sekadar dengar sambil sadar, menunggu maghrib hingga isyak, dah habis balik. Jangan tuan-tuan, rugi berhaji. Naqil, fikir, proses maklumat tu, tadabbur, tengok pula kat diri kita, aku dah amal ke belum, macam mana aku nak amalkan apa aku belajar tadi. Itu naqil. Sebab orang kafir ada telinga tak tuan-tuan? Ada, boleh dengar tak? Bahkan pendengaran mereka lebih baik daripada kita. Tapi sebab apa? Sebab mereka dengar dalam keadaan tadi tidak naqil, tak nak proses. Lepas tu dengar-dengar tak faham-faham, tak faham bahasa Melayu kata.
au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nescaya kami tak adalah termasuk di kalangan penghuni neraka as-sa'ir ini. Fa'tarafu bi dhanbihim, maka mereka pun mengiktiraf dosa-dosa mereka. Fasuhqal, maka celakalah, binasalah, jauhlah li ashabis sa'ir. Dah tuan-tuan. Jadi pertama, hidayah yang pertama apa dia? Dapat tahu kebenaran, nampak kebenaran itu dulu. Ini penting sangat. Selalu waktu bacalah doa, Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, bagilah aku nampak benda yang benar tu benar. Selalu tajarrud. Lepas tu kalau kita tengok pendakwah-pendakwah kita di negara barat, sahabat-sahabat kita, bila ada orang non-Muslim nak belajar, dia kata, moga Allah Ta'ala buka kamu kepada kebenaran, moga Allah Ta'ala buka kamu kepada kebenaran. Sebab yang menjadikan orang tu jadi baik ialah dia nak kebenaran. Yang kedua, dia terima qabul. Bahasa Arab panggil qabul. Bahasa Arab panggil qabul. Macam ijab qabul. Qabul. Dah tahu kebenaran, dia iktiraf. Dia kata, oh ini benda yang betul. Dia qabul, dia terima. Bukannya dia dengar tapi dia tolak. Bukannya dia faham tapi dia tak apalah, yang lain pun okey juga. Yang ni dia tak terima. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Apa ayatnya? فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Surah Al-A'raf, Al-An'am, Surah Al-An'am, muka surat 131. Muka surat 131. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Buka ayat 32 lah, kita ambil. Kita reverse sikit. Jumpa tak tuan-tuan? Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Dan tidaklah kehidupan dunia itu mainkan main-main dan lalai. Lahu, sia-sia. Maksudnya kebanyakan dunia ni sia-sia. Melainkan kita dah bincang hadis sebelum ni, ingat tak? Siapa lagi ingat? Nabi kata dunia ini dilaknat melainkan 3 je. Siapa? Ad-dunya mal'unatun man fiha illa al-alim wal muta'allim wal dhakirin Allah. Nah, hadis Nabi SAW, Nabi kata dunia ni semua terlaknat. Mal'unun man fiha, semua dilaknat dalam dunia, illa, melainkan al-alim, orang yang berilmu, wal muta'allim, orang yang belajar, wal dhakirin Allah, dan orang yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata la'ibun walahu waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, maka apakah kamu semua tak berfikir? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ini yang saya nak. Sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad,
bahawa mereka itu menyedihkan kamu. Siapa yang menyedihkan kamu? Iaitu orang yang mengatakan fa innahum la yukadzibunak, iaitu mereka itu tidak mendustakan kamu. Apa maksud dia? Sama lagi, walakinnal zalimina biayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang yang zalim itu dengan ayat-ayat Allah, mereka itu apa dia? Apa terjemahan dia? Mengingkari. Ingkar ni lawan dia terima. Ayat ni nak bagi tahu pada kita bahawa kebanyakan orang musyrikin tahu Nabi SAW itu betul. Kebanyakan orang musyrikin tahu Nabi itu betul. Dia kata fa innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Mereka itu tak kata kau ni penipu, mereka tahu kau ni betul, apa yang kau bawa ni betul, tetapi tak dapat hidayah untuk menerimanya. Walakinnal zalimin, tapi tengok sini ayat ni, tetapi orang-orang yang zalim dengan ayat-ayat Allah itu, mereka itu menolak. Siapa yang menolak ayat-ayat Allah? Orang yang zalim. Faktor pertama tolak kebenaran, jadi apa tadi? Lalai, makan, minum, seronok-seronok, jadi tak tahu kebenaran. Dah tahu pula dia tolak. Sebab apa? Sebab zalim pada diri dia. Apa maksud zalim pada diri dia? Dia enggan untuk ikut benda yang betul tu sebab dia kata nanti aku tak boleh nak minum arak, nanti aku tak boleh buat hubungan seksual. Saya pernah baca komen satu tu dekat dakwah, dia kata, wah, dia kata apa gunanya hidup kalau tak boleh nak mengadakan hubungan seksual, apa minum arak, apa semua. Dia kata aku dapati kehidupan Islam ni sangat bosan, dia kata. Apa nak buat dalam dunia semua tak boleh. Dia lupa sebenarnya orang Islam orang paling tenang sekali jiwa dia. Dia tak tahu kesedapan, kelazatan bangun malam menangis di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dia tahu, dia akan tinggalkan benda lain. Dia tak tahu kelazatan berjemaah semua, berjumpa dengan saudara-saudara, kawan-kawan dia, dengar kuliah, berzikir, lepas tu sarapan pagi. Ketenangan jiwa yang tak dapat pada tempat lain. Tuan-tuan, barakallahu fikum. Sebab itulah walakin adh-dhalimin bi ayatillahi yajhadun. Jadi yang kedua, hidayah yang kedua bagi kita, iaitu apa dia? Terima. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Tuhan, bagilah aku menerima, qabiliha, menerima segala nikmat-nikmat kamu ni dalam keadaan hidayah ini. Yang ketiga, dah tahu dah kebenaran, dah terima kebenaran, hidayah ketiga lah, nak amal. Jadi semua orang tahu macam-macam, belajar banyak, tapi dia tak nak amal pula. Dah tahu dah pentingnya qiyamul lail, tak bangun qiyamul lail, tak jadi. Penting Al-Quran, tapi tak nak baca, tak nak kaji Al-Quran, tak jadi juga. Tahu silaturahim, tapi tak sambung silaturahim. Yang ni berat mengamalkan. Jadi kita pernah jumpa hadis berkenaan dengan 3 orang yang mula-mula masuk neraka. Ingat lagi tak? Orang alim masuk neraka dulu sebelum orang lain. Ditanya, kenapa kamu masuk neraka dulu? Ya. Bukan, kenapa kamu ni belajar? Kami belajar supaya kami boleh mengamalkan. Malaikat kata, penipu engkau. Engkau belajar supaya nak dikenali sebagai orang alim, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang ketiga amal. Yang keempat, istiqamah. Ini panjanglah, kalau nak uraikan satu ni sangat banyak. Istiqamah ni Allah Ta'ala kata dalam Quran, Nabi kata dalam hadis, Qul amantu billah thumma istaqim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang kata Tuhan kami adalah Allah dan istaqamu, dan istiqamah. Apa maksud istiqamah, tuan-tuan? Konsisten. Kalau konsisten saja tak betul.
Jadi kalau boleh tak kita buat ayat, dia ni konsisten main basikal hari Ahad, dia ni istiqamah main basikal hari Ahad, kena tak ayat tu? Dia ni istiqamah minum kedai Anwar. Jadi istiqamah setiap hari Ahad dia main basikal pergi berkilo-kilometer. Jadi istiqamah setiap pagi jogging. Betul tak ayat tu? Kenapa tak tepat? Sebab istiqamah bukan konsisten, tuan-tuan. Istiqamah maksudnya ialah sentiasa mengikuti jalan kebenaran. Istiqamah ni maksudnya apa? Konsisten. Boleh jadi konsisten, tapi jangan berhenti kat situ. Sekejap kita akan salah tafsirkan kata istiqamah. Istiqamah ialah konsisten di atas kebenaran, mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dia pergi England pun dia istiqamah macam dia pergi Mekah. Itu istiqamah. Okay? Dia pergi jumpa geng-geng masjid, istiqamah macam jumpa geng-geng alumni sekolah dia dulu. Setengah orang bila jumpa geng kawan lama dia, cara cakap pun dah lain dah, kan? Bila jumpa dengan pak-pak syekh masjid, Assalamualaikum syekh, Masya Allah, Tabarakallah, Kaifahalukum, baca Arab semua. Jumpa member, oi siut kau, kan? Tak gunalah abang. Dia keluar semua. Tak istiqamah lah tu. Berubah dia punya ayat dia. Kan? Kat rumah lain, kat ni lain, istiqamah sama. Sama dalam ketaatan. Baik. Kalau setiap pagi dia pergi subuh masjid, bila naik MRT pergi kerja, pergi tengok amoy skirt pendek dekat dalam MRT, tak istiqamah, tuan. Tak istiqamah. Walaupun dia istiqamah naik pergi sembahyang subuh tetap pergi. Setiap pagi rajin dengar kuliah. Balik kan, muzik pun layan dengar. Jing semua. Dengar lagu Bee Gees, tuan-tuannya geng lah, kan. Dengar lagu Guns N' Roses. Itu zaman tuan-tuan, zaman saya. Tak jadi. Tak istiqamah. Istiqamah ni melazimi haq. Setelah kata para ulama, istiqamah itu mudah di lidah tapi berat dilakukan. Kan? Mula-mula dengar istiqamah, jumpa geng gosip dia, Jah kau tahu Jah, Fazura tu, habis. Allah musta'an. Allah musta'an. Sibuk orang bayar duit raya, tak bagi duit raya. Allahu Akbar. Allah musta'an. Jadi istiqamah akidah yang sahih, istiqamah di atas salat berjemaah. Dan istiqamah tu level pertama, istiqamah yang wajib, iaitu istiqamah yang buat perkara-perkara wajib, itu level yang paling bawah. Solat fardu, itu wajib istiqamah, itu bukan sunat hukum dia. Kemudian ada level istiqamah yang sunat, level istiqamah yang wajib lagi, istiqamah meninggalkan yang haram, itu istiqamah yang wajib. Maksudnya kalau kamu tak istiqamah yang wajib ni, kamu dosa. Kemudian ada naik lagi istiqamah di atas sunnah. Ini lagi susah lagi. Nak dapat sah pertama istiqamah bukan senang, tuan-tuan. Istiqamah dapat takbir yang pertama bukan senang. Sebab itulah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, disebut karamah yang sebenarnya ialah istiqamah. Tahu karamah tak, tuan-tuan? Orang Melayu sebut keramat, karamah. Orang Melayu ni kalau dengar wali, bila sebut karamah para wali, yang diingat apa? Terbang atas air, atas angin. Tak ada wali terbang. Kan? Ada wali bila buang air besar jadi emas. Ada wali tu boleh jalan atas air. Orang kita ingat karamah tu. Tidak. Sebutkan sahabat yang ada karamah macam tu.
Tak ada sahabat pun. Abu Bakar pun berak tak keluar emas. Siddiq. Umar Al-Khattab tak pernah jalan atas air. Uthman bin Affan mati ditikam dengan 11 tikaman di dadanya oleh pemberontak. Tak ada kebal, tak ada. Orang Melayu nak cari kebal. Itu bukan karamah. Karamah tu ya boleh berlaku macam tu, tapi karamah yang hakiki ialah istiqamah. Saya 30 tahun tak pernah tinggal solat jemaah. Itu karamah. Saya 20 tahun tak pernah tinggal qiyamul lail. Itu karamah. Saya semenjak 10 tahun yang lepas tak pernah saya tinggalkan khatam Quran seminggu sekali. Itu karamah. Itu karamah. Sebab kalau kita tengok kisah yang sebelum ni, Uwais Al-Qarani, apa amalan dia? Jaga mak. Dia tak ada amalan yang hebat pun. Jaga mak, istiqamah jaga mak dia. Lepas tu yang tuan-tuan, yang keempat ni istiqamah. Tak bincang istiqamah satu hari pun boleh sampai petang. Hadis-hadis berkenaan istiqamah sangat banyak. Ayat Quran berkenaan istiqamah sangat banyak. Syarat istiqamah, apa sebab istiqamah, pembagian istiqamah ila akhiri, sangat banyak. Bukan sini makamnya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ada satu kitab, lebih kurang 200 muka surat, tajuk dia Al-Istiqamah. Allahu Akbar, 200 muka surat. Taib, dah istiqamah pula, dah katakan dah konsisten datang masjid, konsisten pergi surau, pergi mengaji. Yang kelima, kita kena jaga pula amalan tu supaya tidak dirosakkan. Macam mana rosakkannya? Rosakkannya dengan ujub, rosakkannya dengan riak, rosakkannya dengan amalan-amalan yang lain seperti syirik. Ada amal lah, jangan rosakkan. Dan yang keenam, mati di atas kebenaran ni. Allah kata dalam Quran, wala tamutunna illa, hari Jumaat orang lelaki pun biasa dengar, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu ini Islam. Jadi tuan-tuan, ini semuanya kena minta tolong pada Allah Ta'ala. Mungkin dia dah tahu kebenaran, dah belajar dah, tapi tak terima. Dah terima tapi tak ada kekuatan nak amal pula. Kita kata, ya Allah bagilah aku boleh amal. Allahumma razukna amalan salihah. Pagi-pagi kita baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa yang kita biasa selalu baca pagi-pagi, Allahumma alimna man yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, bagikanlah aku ilmu bermanfaat dan manfaatkanlah ilmu menyebabkan aku akan beramal. Warzuqna ilman yanfa'una. Doa Nabi sangat banyak. Allahumma ja'alni laka syakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, ilaika mukhbita wa ilaika awwaha muniba. Ya Allah, jadikanlah aku ni, Allahumma ja'alni laka syakkara, ya jadilah aku ni orang yang bersyukur. Laka rahaba, pada kamu sangat takut. Laka mitwa'a, kepada engkau sangat taat. Ya. Wa ilaika awwahan muniba, dan kepada engkau sentiasa kembali. Allahumma taqabbal taubati, ya Allah terima taubatku. Waghsil haubati, amlah dosa-dosaku. Wasaddid qalbi, wahdi qalbi, bagilah hidayah kepada hatiku. Wasaddid lisani, dan tetapkanlah lidahku di atas mengucapkan kebenaran sahaja. Waslul sakhimata qalbi, bersihkanlah segala kekotoran dalam hatiku. Doa Nabi sangat banyak, tuan-tuan. Barakallahu fikum. Beli buku doa Nabi, kebanyakan doa Nabi semuanya istiqamah dalam beramal. Sebab itulah bila kita tahu yang ni, kita sentiasa tak kena minta hidayah. Atas dasar itulah ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu istiqamah. Tengok perkataan ni, sin, ta, qaf, ya, mim. Ada sin, ada ta, ada qaf, ada mim. Istaqam, mustaqim,
istiqamah, perkataan yang sama, kata asal dia iaitu sentiasa berada di atas kebenaran. Sebab itulah ini rahsianya kenapa Allah Ta'ala selalu suruh kita minta hidayah berapa kali satu hari? Paling kurang 17 kali, paling kurang, minimum 2, 4, 4, 3, 4, paling kurang 17 kali. Atas dasar inilah kenapa Nabi kata man lam yaqra' bi fatihatil kitab, siapa yang tak baca Fatihah dalam solatnya, fa salatuhu khidajun, maka solatnya sia-sia, solatnya sia-sia sebab tak baca Fatihah. Sebab apa? Sebab tak dapat ni hidayah, tak minta hidayah pada Allah. Itu kalau di solat fardu sahaja, belum lagi kalau solat-solat sunat ila akhirih lebih banyak. Itulah benda yang selalu kita kena minta, al-hidayah. Guru saya dulu kalau kita cerita pasal kat dia, ya Syekh, ada orang ni sekarang ni buat macam ni, benda-benda yang tak betul lah, sesat. Dia kata, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang menetapkan hati, yang membalik-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah diriku di atas agamamu ya Allah. Tsabbit qalbi ala dini. Jadi saya sedang keadaan takut je yang Allah Ta'ala akan tarik salah satu daripada hidayah yang 6 ni daripada hatinya. Allahu Akbar. Sekali itu saja tuan-tuan, moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas hidayah. Dan itulah dia tafsirnya ayat wa wajadaka dhallan fahada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Ya Allah, alimkanlah kami dengan ilmu manfaat, dan manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Warzuqna 'ilman yanfa'una, berilah kami ilmu, rezekikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah kami mohon kepada kamu petunjuk, wat-tuqa dan ketakwaan, wal-afaf dan penjagaan kepada kemuliaan diri, wal-ghina dan kecukupan. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu, ya Allah kami minta lindung padamu ya Allah daripada kami mensyirikkanmu dengan perkara yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon kepadamu ya Allah daripada kesyirikan yang kami tidak ketahui ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah kami mohon kepada kamu keselamatan dalam agama, wa afiyatan fil jasad, dan kesihatan pada jasad, wa ziyadatan fil ilm, dan ketambahan ilmu, wa barakatan fil rizq, dan keberkatan dalam rezeki, wa taubatan qabla al-maut, dan taubat sebelum kematian, wa rahmatan 'inda al-maut, dan rahmat ketika kematian, wa maghfiratan ba'da al-maut, dan pengampunanmu ya Allah selepas kami dimatikan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.